أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menelusuri sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Untuk apa kita mempelajari sirah? Adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia meletakkan cinta yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kepada nabinya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk apa kita mempelajari sirah? Untuk kita mengetahui mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, Habibullah, Khatimul Anbiya, adalah ketua bagi para nabi dan para rasul. Dan untuk apa kita mempelajari sirah? Kerana Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Nak taat kepada Rasul ni bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita hampir 1400 tahun lamanya. Lama kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk taat perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita mengikuti cara hidup melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar cinta kita hanya di bibir, tapi cinta itu hanyalah dan mestilah dibuktikan dengan pengamalan sunnah. Jadi nak amalkan sunnah, nak dapatkan kekuatan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenali Nabi. Lagi banyak kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi dalam kita cinta terhadap Nabi. Kerana apa? Kerana tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. InsyaAllah hari ini kita akan cuba melihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah terdiri daripada dua fasa. Fasa yang pertama adalah fasa Mekah, iaitu 53 tahun. Kemudian 10 tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Jadi keseluruhannya adalah 63 tahun. 53 tahun di Mekah dan 10 tahun yang terakhir adalah di Madinah. Kita telah habis membahaskan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Sekarang kita telah masuk pada fasa kedua kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Minggu lepas ataupun pertemuan yang dahulu kita dah lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Nabi telah mempersaudarakan antara
Ansar dan juga Muhajirin. Ansar adalah orang yang berada di Madinah, penduduk tetap, manakala Muhajirin adalah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu dipanggil Muhajirin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Kaum ataupun kabilah Aus dan Khazraj ini berperang puluhan tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar hanya di bawah satu penyatuan, iaitu di bawah penyatuan Islam, iaitu di bawah agama Islam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada membuat perjanjian. Rasulullah telah membuat perjanjian, umat Islam tidak boleh menyakiti umat Islam yang lain. Mestilah bersatu padu hanya kerana Islam, dan tidak boleh melindungi musuh. Seorang Islam lain mestilah membantu orang Islam yang lain. Dan banyak lagi dalam perjanjian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Dan kemudian Nabi juga ada membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, kerana di Mekah tiada Yahudi, tapi di Madinah ada orang Yahudi. Antaranya adalah Yahudi daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Khuraizah. Itu adalah orang-orang ataupun Yahudi, kaum-kaum Yahudi yang berada di Madinah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu perjanjian di mana hak mereka tidak akan dicerobohi, harta mereka tidak akan dicuri, dan mereka akan dilindungi kerana mereka membayar jizyah kepada negara Islam Madinah. Itu pun setahun sekali, dan itu pun hanyalah mampu saja pada kadar kemampuan si Yahudi tersebut sahaja. Begitu Islam ini membela orang yang bukan agama Islam di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid. Rasulullah tak tunggu tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, ataupun 6 bulan pada setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Nabi membina Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan peruntukan. Berapa banyak sahabat ada, berapa banyak Ansar atau Muhajirin ada, kita bina masjid. Masjid itu adalah Masjid Nabawi yang dibina di atas tanah 2 remaja yang yatim dan piatu, yang mereka ingin menyedekahkan ataupun memberikan tanah itu kepada Rasulullah untuk dibina masjid, tapi Rasulullah hanya menerima dengan bayaran saja. Kemudian apabila masjid pun telah siap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah. Yang sebelum ini Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. 6 bulan lama Rasulullah tinggal di situ, dan Rasulullah berpindah ke Masjid Nabawi, di mana dibuatkan bilik, bukan rumah pun, bilik sahaja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ bersama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada bilik-bilik lain yang menempatkan 9 orang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi isteri Nabi Muhammad hanya mendapat bilik saja daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang Nabi ajarkan, iaitu tahap keimanan dan juga kesederhanaan yang paling tinggi. Dan insya-Allah hari ini kita akan lihat tajuk yang seterusnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mendirikan negara Islam di Madinah. Mekah, Quraisy ketika itu sudah mula mempersiapkan persiapan seawal tahun pertama hijrah lagi. Seawal tahun pertama hijrah, Quraisy telah pun membuat persiapan
mengeluarkan sejumlah peruntukan dan juga perdagangan ekonomi untuk menjana pendapatan bagi menambah dana untuk menyerang Madinah, untuk menyerang negara Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara tersebut apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sariyah, iaitu pengintip untuk pergi mendengar berita-berita yang ada di Mekah. Jadi pasukan sariyah ini pergi untuk mengambil berita-berita dan juga maklumat-maklumat berkaitan dengan pergerakan ekonomi orang-orang Mekah yang ingin menjana pendapatan bagi menyerang negara Islam Madinah bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menghantarkan pasukan sariyah untuk mengenali keadaan jalan-jalan yang mengelilingi Madinah dan juga laluan-laluan yang menuju ke Mekah. Jadi Rasulullah menghantar sahabat untuk mempelajari jalan, laluan-laluan Mekah. Kalau mereka nak berdagang ke Syam yang ketika itu, mereka akan melalui beberapa jalan yang melalui jalan Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar sahabat untuk mempelajari jalan-jalan tersebut. Kemudian gerakan ini juga adalah untuk memberitahu musyrikin Yahudi yang ada di Yathrib serta kaum-kaum Arab pendalaman yang tinggal sekiranya bahawa umat Islam dalam keadaan kuat dan mereka telah melepaskan diri daripada kelemahan masa silamnya. Ini untuk membuktikan bahawa orang Islam dalam keadaan kuat. Rasulullah menghantar pasukan sariyah. Pasukan yang pertama, kita akan lihat hari ini beberapa pasukan yang Nabi hantar untuk menyekat orang-orang Quraisy Mekah daripada berdagang dan menjana pendapatan. Kerana apa? Islam bukanlah agama yang suka-suka nak cari pasal dengan agama lain. Islam tidak akan mulakan peperangan dan tidak akan mengambil harta sesuka hati. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyekat perdagangan kaum Quraisy Mekah? Kerana yang pertamanya mereka menjana pendapatan itu bagi melumpuhkan orang-orang Madinah. Sebab apa? Mereka nak menjana pendapatan, nak cukupkan dana, kekuatan tentera mereka bagi menyerang Madinah. Kali ini Quraisy bukan hanya Mekah saja yang ingin menyerang Madinah, tapi Quraisy juga ada membuat pakatan-pakatan daripada orang-orang semenanjung tanah Arab untuk menyerang Madinah. Dia kumpulkan kekuatan, kumpulkan dana, kumpulkan pengaruh semata-mata untuk menyerang Madinah seawal tahun pertama hijrah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berehat ketika itu. Jadi antara sebab yang kedua pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyekat perdagangan tersebut adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengembalikan hak-hak orang Islam. Semenjak ketika mereka orang-orang Muhajirin pergi berhijrah ke Madinah, mereka membawa kosong harta. Maksudnya harta-harta mereka, rumah mereka, binatang ternakan mereka, tanah mereka ditinggalkan di Mekah, hanya bawa sehelai sepinggang sahaja. Hanya pergi membawa diri sahaja ke Madinah demi menyelamatkan agama. Jadi orang-orang Quraisy ni mengambil harta mereka di Mekah itu sesuka hati. Inilah sebab di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa pasukan sariyah ataupun beberapa kumpulan untuk menyekat perdagangan Mekah kerana ingin membuktikan bahawa Islam ataupun negara Islam Madinah sedang meningkat kuat dan kami tidak akan membiarkan sahaja dan kami akan menyekat. Sebab yang pertama adalah mereka menjana pendapatan untuk menyerang Madinah, dan yang kedua Rasulullah ingin mengembalikan harta yang selama ini mereka curi dan ambil
kepada orang-orang muhajirin Madinah. InsyaAllah hari ini kita akan tengok pasukan yang pertama. Pasukan yang pertama ini diberikan nama Saiful Bahar. Mereka dihantar pada bulan Ramadan tahun pertama hijrah lagi. Bulan Ramadan tahun pertama hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Rasulullah lantik Sayyidina Hamzah, iaitu bapa saudaranya iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, untuk pergi memimpin pasukan Saiful Bahar. Antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyidina Hamzah kerana kecerdikan kepimpinan Sayyidina Hamzah. Rasulullah suka kerana di dalam Islam, di kalangan para sahabat ada orang-orang yang cerdik, pandai, yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan gagah. Antaranya adalah bapa saudara Nabi iaitu Hamzah. Sebagai pemimpin pasukan ini, baginda mengutuskan juga 30 askar daripada orang muhajirin. Hamzah memimpin 30 tentera iaitu di kalangan muhajirin. Ketika itu Hamzah dapat menyekat kafilah dagang Quraisy yang datang daripada Syam, dan kafilah itu ada Abu Jahal. Dalam kafilah itu diketuai oleh Abu Jahal yang ketika itu memimpin hampir 300 orang yang membawa barang dagangan. Mereka hampir berperang. Iaitu di kawasan Saiful Bahar. Dan di sana mereka semua bertemu dan bersedia untuk berperang. Namun Majdi bin Amru Al-Juhani yang merupakan sekutu kedua-dua belah pihak telah tiba, berjalan di hadapan dan menahan mereka sehingga mereka tidak jadi berperang. Jadi mereka dah hampir berperang, tapi dihalang oleh Majdi bin Amru Al-Juhani, iaitu orang yang ada pengaruh di kalangan musyrikin Mekah dan ada pengaruh dengan tentera-tentera Islam. Jadi mereka jadi Majdi bin Amru ni dia membaiki hubungan tu, dia meleraikan, dia kata tak payah perang, dia menjadi orang tengah untuk menyelesaikan perkara tersebut, jadi tidak berperang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar lagi pasukan. Tadi kita tengok bulan Ramadan tahun pertama hijrah, dan sekarang kita akan tengok pada bulan Syawal tahun pertama hijrah saja, selepas sebulan. Tadi hantar Sayyidina Hamzah bersama dengan 30 askar tentera untuk menyekat perdagangan Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal, tapi telah dileraikan oleh Majdi. Bulan hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Ubaidah bin Harith bin Muttalib. Ubaidah bin Harith bin Muttalib untuk memimpin 60 askar daripada muhajirin. Siapa Ubaidah? Ubaidah ni ada kena-mengena lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia merupakan bapa saudara Ubaidah bin Harith bin Muttalib. Maksudnya Ubaidah ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harith adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Muttalib adalah datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidah bin Harith bin Muttalib untuk memimpin 60 askar daripada muhajirin, dan dia bertemu dengan kabilah Abu Sufyan yang memimpin hampir 200 orang di pedalaman Rabiq, satu tempat
di pendalaman Rabiq. Kedua-dua belah pihak saling melepaskan anak panah, namun ianya bukanlah pertempuran yang sebenar. Mereka berjumpa dan saling berbalas panah, tapi bukanlah peperangan yang sebenar ataupun pertempuran yang sebenar. Dan dalam ekspedisi ini dua orang askar Mekah bergabung dengan pasukan Islam, iaitu Miqdad bin Amru dengan Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Sebelum ini mereka berdua telah memeluk Islam. Mereka keluar bersama kafilah orang kafir untuk bergabung dengan orang Islam. Mereka tumpang saja. Dua orang ini, Miqdad dengan Utbah, ikut rombongan Abu Sufyan semata-mata untuk bertemu dengan rombongan Islam dan bersama mereka, sebab mereka tak ikut hijrah pada tahun yang sebelumnya. Kemudian kita nak tengok lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar lagi satu pasukan. Yang pertama tadi Saiful Bahar, bulan Ramadan tahun pertama hijrah. Kemudian Rasulullah menghantar lagi pasukan iaitu Rabi', iaitu pada bulan Syawal, sebulan saja selepas menghantar rombongan yang pertama, pasukan yang pertama. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar satu pasukan yang diberi nama Kharar. Mereka dihantar pada bulan Zulqaidah. Ramadan, Syawal, Zulqaidah, sebulan selepas tu tak berhenti ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh tengok tiap-tiap bulan kalau rajin boleh tengok tiap-tiap bulan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diuji. Dalam bulan-bulan ada ujian yang besar, dan dalam minggu-minggu ada ujian yang besar, dalam hari-hari pun ada ujian. Kerana apa? Ini adalah untuk menletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kedudukan yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berehat daripada awal kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini tidak diberi rehat oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk Islam, untuk menyebarkan Islam 24 jam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Pada bulan ketiga, setiap bulan Ramadan ada hantar pasukan, bulan Syawal ada hantar pasukan. Sekarang bulan Zulqaidah tahun pertama hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin 20 askar. 20 askar. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemanah yang hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas lah antara yang awal-awal menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tentera Islam sedang berkecamuk ketika itu. Sa'ad bin Abi Waqqas lah, dan Rasulullah memuji Sa'ad bin Abi Waqqas kerana setiap panahannya tepat mengenai sasaran. Itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang Rasulullah sallallahu utuskan pada bulan Zulqaidah tahun pertama hijrah, iaitu kumpulan ataupun rombongan yang diberi nama Al-Qarrar, iaitu diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin 20 orang askar. Kemudian rancangannya apa? Rancangan mereka untuk menghalang sebuah kafilah Quraisy yang sebelum itu Rasulullah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah berpesan agar mereka tidak bergerak melebihi wilayah Qarrar. Jangan bergerak melebihi wilayah Qarrar. Maksudnya mesti dekat dalam kawasan itu sahaja. Mereka keluar dengan berjalan kaki. Pada siang hari mereka bersembunyi, dan pada malam hari barulah mereka berjalan. Mereka sampai di wilayah Qarrar pagi-pagi lagi pada hari kelima. Namun begitu mereka mendapati bahawa kafilah rombongan dagangan tersebut
telah melaluinya pada kemarin. Maksudnya Sa'ad Abi Waqqas terlewat sehari. Rombongan itu sudah pun pergi melepasi kawasan yang diberi nama Qarrar. Kemudian kita tengok lagi banyak kumpulan-kumpulan ataupun rombongan-rombongan tentera yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar, yang antaranya iaitu Ghazwah Abwa atau Wuddan. Mereka keluar pada bulan Safar. Nampak? Daripada pertama tadi Ramadan hantar, Syawal hantar, Zulkaidah hantar, bulan Safar pun hantar pada tahun kedua Hijrah, iaitu Ghazwah Abwa ataupun Wuddan, iaitu Rasulullah sendiri. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memimpin hampir 70 orang muhajirin. Banyak 70 orang muhajirin yang sebelum itu baginda menyerahkan urusan dalam negeri Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuai satu rombongan yang perlu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Madinah, Nabi akan melantik sahabat. Di kalangan sahabat antaranya kita nampak dekat sini Sa'ad bin Ubadah. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jawatan pemangku kepimpinan di Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian kadang-kadang kepada Ali bin Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan kepimpinan itu seperti ada timbalan, pemangku yang tetap. Tak ada. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabilah seorang pemimpin, Nabilah yang ketua yang membuat keputusan, dan kalau Nabi keluar melakukan tugasan-tugasan luar, Nabi akan mewakilkan para sahabat, dan para sahabat itu tidak memangku jawatan tetap sebagai pemangku Rasulullah ataupun pemimpin Madinah, tapi Nabi letakkan secara rawak. Kadang Sa'ad bin Ubadah, kadang-kadang Abdullah bin Ummi Maktum, kadang-kadang Ali bin Abi Talib, kadang-kadang banyak pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan. Nanti kita akan lihat. Dan ketika Rasulullah keluar pada kali ini, iaitu Ghazwah Abwa Wuddan, Rasulullah memimpin 70 orang muhajirin, dan Rasulullah memberikan kepimpinan Madinah sementara kepada Sa'ad bin Ubadah. Baginda berusaha untuk menghalang sebuah kafilah dagang Quraisy hingga sampai di Wuddan, namun ternyata baginda tidak mendapat apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka telah pun melepasi. Rasulullah tidak sempat memintas rombongan kafilah tersebut. Lihat dia, Rasulullah adalah seorang nabi, seorang pemimpin utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan hanya duduk semata-mata di masjid berzikir, membaca Al-Quran dan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasulullah meliputi ketenteraan, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, merangkumi semuanya. Sungguh pun Nabi adalah seorang Rasul. Nabi tidak hanya berdoa. Kadang-kadang Nabi berusaha barulah bertawakal. Mesti ada usaha, dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kita lihat sekarang. Nabi tidak sempat untuk memintas kafilah tersebut. Kalau Nabi berdoa, insya-Allah Allah akan pasti memakbulkan doa Nabi. Tapi Nabi ajar kita bahawa mestilah berusaha, mestilah ikhtiar dahulu, kemudian setelah berikhtiar barulah serahkan keseluruhan perkara itu ataupun perkara yang kita nak buat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya. Dan kemudian kita akan lihat seterusnya. Tadi kita dah lihat pada bulan Safar
Lepas Safar, Rabiul Awal, tahun kedua. Sebulan juga selepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memimpin. Kali ni banyak ya, 200 orang sahabat. 200 orang sahabat, ramai, 200 ni ramai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri yang memimpin. Keluar pada bulan Rabiul Awal pada tahun kedua Hijrah. Tak rehat ya, Rasulullah memimpin 200 orang sahabat. Baginda merancang untuk mencegah sebuah ataupun menghalang, memintas kafilah dagang Quraisy yang di dalamnya ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni antara musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang keras dia menentang dakwah Nabi ketika di Mekah. Umayyah bin Khalaf ini, Umayyah bin Khalaf yang ada dalam rombongan tersebut beserta 100 orang Quraisy ditambah pula dengan 2,500 ekor unta. 2,500 ekor unta bersama dengan barang dagangan. Besarnya, betapa seriusnya orang-orang Quraisy dalam mengumpul dana peperangan untuk menyerang Madinah. 2,500 ekor unta bersama dengan barang dagangan. Satu ekor unta pun, 100 ekor unta pun hampir dalam ratusan ribu. Itu baru 100, ini 2,500 ekor unta bersama dengan barang dagangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya sampai dibuat satu daerah dari arah Radwa. Namun baginda tidak menemui apa-apa. Kali ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal memintas. Dan Rasulullah keluar pada ketika ini, Rasulullah menyerahkan urusan Madinah kepada Sa'ad bin Mu'az. Tadi kita dah nampak dah Rasulullah menyerahkan kepimpinan Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah, dan sekarang Rasulullah keluar lagi dalam menyekat rombongan kabilah dagangan daripada Mekah. Kali ini Rasulullah memilih Sa'ad bin Mu'az untuk mengetuai kepimpinan di Madinah. Dalam keadaan Rasulullah tiada, Rasulullah melantik Sa'ad bin Mu'az untuk memimpin urusan pentadbiran di Madinah. Kemudian kita akan lihat seterusnya, iaitu rombongan seterusnya, itu Ghazwah Safawan. Mereka keluar pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun kedua Hijrah, iaitu bulan yang sama. Kali ini lagi awal, bulan yang sama. Selepas Rasulullah memimpin 200 orang sahabat, kali ini Rasulullah keluar bersama dengan para sahabat pada bulan Rabiul Awal juga. Menuju ke mana? Menuju ke satu tempat untuk menyekat rombongan Quraisy, iaitu musyrikin menyerbu padang gembalaan penduduk Madinah. Kali ini untuk menyekat. Sebab apa? Orang-orang Quraisy pergi ke tempat padang ragut untuk haiwan-haiwan, binatang-binatang ternakan orang-orang Madinah, dan mereka merampas binatang-binatang tersebut. Maka Rasulullah memimpin 70 orang sahabat untuk mengejar siapa? Qurs. Nama dia adalah Qurs dan teman-temannya, hingga sampai di sebuah lembah yang disebut Safawan yang berada di wilayah Badar. Sayangnya baginda tidak menjumpai Qurs dan teman-temannya, sehinggalah baginda pulang tanpa sebarang berlaku pertempuran. Pasukan ini dinamakan sebagai pasukan Badar Ula, iaitu Badar Al-Ula, iaitu Badar yang pertama. Badar terbagi kepada tiga, iaitu Ghazwatul Badar Ula, iaitu yang pertama. Ghazwatul Badar Kubra, yang di tengahnya tu, iaitu yang paling masyhur, perang Badar yang paling masyhur. Dan yang ketiga adalah Ghazwatul Badar Akhir, yang terakhir. Ini adalah Ghazwatul Badar Ula, iaitu yang pertama. Dalam ekspedisi ini Rasulullah menyerahkan urusan Madinah kepada Zaid bin Harithah.
Tadi kita tengok Rasulullah tak akan tetapkan satu pemangku, dan kadang-kadang pemangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan pentadbiran di Madinah bertukar-tukar sahabat. Rasulullah tidak melantik seorang sahaja, tapi banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik sebagai pemangku sementara. Antaranya adalah Zaid bin Harithah, yang iaitu kanak pemuda ketika itu, pemuda Zaid bin Harithah, iaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seawal Rasulullah menyebarkan Islam yang pertama kepada Zaid bin Harithah, yang suatu ketika itu Rasulullah pernah menamakan dengan Zaid bin Muhammad, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk dibinkan kepada nama bapanya yang asal, iaitu Zaid bin Harithah. Kemudian kita nak lihat lagi yang ketujuh, iaitu Ghazwatul Zul Usyairah. Mereka keluar, rombongan Islam ini keluar pada bulan Jamadil Awal dan Jamadil Akhir pada tahun kedua Hijrah. Tahun yang sama bertepatan dengan bulan November. November ini adalah ulama-ulama falak yang mengira untuk kita lihat pada tahun Masihi berapa tahun kejadian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan 150 orang muhajirin. 150 orang muhajirin ini ada yang mengatakan bahawa jumlah mereka 200 orang. Rasulullah tidak memaksa seorang pun daripada mereka untuk keluar. Ketika ini seruan jihad belum lagi diwajibkan. Jadi ada para sahabat yang ikut dan ada sahabat yang tidak ikut. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan uzinalil lazi, yang kita pernah dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan supaya keluar berjihad di jalan Allah, mempertahankan agama Islam. Islam berdirinya agama Islam itu bukan disebabkan peperangan seperti mana yang dikatakan oleh orientalis. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di dalam Al-Quran, janganlah kamu meminta-minta untuk berperang, untuk berlawan dengan musuh kamu. Kalaulah kamu dalam keadaan aman dan damai dan tidak ada diserang oleh orang-orang Quraisy ataupun orang-orang kafir, maka hiduplah dalam keadaan aman. Jangan meminta-minta peperangan. Islam bukanlah negara ataupun agama yang suka cari pasal saja-saja untuk create isu, untuk menyerang orang-orang kafir. Tapi Islam agama yang kalau tak ada siapa-siapa kacau, Islam tidak akan suka-suka cari pasal untuk berperang. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan Nabi pun turut memberitahu jangan kita suka-suka berharap-harap untuk meminta berperang dengan orang-orang kafir. Kemudian kita akan tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini keluar, iaitu di Ghazwatul Zul Usyairah. Rasulullah keluar bersama dengan 150 orang muhajirin. Kali ini Rasulullah tidak memaksa, mereka keluar dengan menunggangi 30 ekor unta untuk menghalang sebuah kafilah dagangan Quraisy yang pergi ke Syam. Rasulullah menyerahkan urusan Madinah kepada Abu Salamah. Berbeza-beza tiap-tiap kali Rasulullah keluar, Rasulullah akan memberikan pemerintahan sementara di Madinah kepada para sahabat yang berbeza-beza. Kemudian kita akan tengok lagi yang ke-8, iaitu Sariyah Nakhlah. Sariyah Nakhlah ini dikirimkan pada bulan Rajab pada tahun kedua Hijrah, dan nak dekat dah dengan perang Badar, iaitu dalam bulan Ramadan. Pada bulan Rajab bertepatan dengan tahun kedua Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abdullah bin Jashi Al-Asadi ke Nakhlah dengan membawa 12 orang muhajirin. Setiap 2 orang menunggang seekor unta. Mereka keluar. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abdullah bin Jashi untuk memimpin 12 orang muhajirin untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke Nakhlah.
untuk pergi ke Nakhlah, Rasulullah menyertakan sebuah surat kepada Abdullah bin Jahsy. Kata Rasulullah, ambil surat ini dalam 2 hari perjalanan. Selepas 2 hari perjalanan, buka surat ini dan baca. Dan apabila sampai 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jahsy pun buka surat tersebut. Dalam surat itu dinyatakan, jika engkau telah membaca suratku ini, pergilah hingga sampai di Nakhlah di antara Mekah dan Taif. Nakhlah ni di antara tempat Mekah dan Taif. Intailah kafilah Quraisy yang lalu di sana dan sampaikanlah khabar mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 2 hari perjalanan, Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Jahsy ni suruh buka surat itu. Dalam surat itu Nabi suruh pergi dekat dengan Nakhlah antara Mekah dan Taif untuk pergi mengintip keluar masuknya orang Mekah, dagangan mereka, untuk apa? Untuk diintip dan untuk diberitahu semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka sampai di situ, kafilah dagang Quraisy membawa kismis, ketumbar dan pelbagai barang. Dan dalam kafilah tersebut ada orang-orang yang kuat menentang agama Islam. Antaranya dinyatakan di sini yang ada di sini adalah Amru bin Hadrami dan 2 orang anaknya, iaitu Abdullah bin Mughirah dan Uthman dan Naufal, serta Hakam bin Kaizan yang merupakan hamba Bani Mughirah. Orang Islam. Abdullah bin Jahsy bermesyuarat dengan rombongan mereka tadi, sama ada yang mereka nampak ni adalah orang-orang kanan Mekah yang kuat menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peluang kita, sama ada kita nak menyerang dia, menangkap, membunuh ataupun sebaliknya. Tetapi ini adalah dalam bulan Rejab, nak dekat dalam bulan Rejab, iaitu kita berada pada hari terakhir bulan Rejab, sebuah bulan yang suci. Jika kita memerangi mereka, bererti kita melanggar bulan suci ini. Dalam kehidupan semenanjung Arab, mereka tidak akan berperang. Tidak akan menyakiti, tidak akan menzalimi ataupun merampas nyawa seseorang itu di dalam bulan-bulan haram. Antaranya adalah Rejab, bulan Ramadan. Bulan-bulan haram ini tidak dibenarkan berperang ataupun menyakiti, membunuh, dan juga tidak dibenarkan membunuh dan berperang di dalam tanah haram, iaitu Mekah. Ketika itu tidak dibenarkan berperang. Tapi kalau kita tidak berperang, kata Abdullah bin Jahsy, inilah peluang kita untuk menangkap ataupun membunuh orang-orang yang kuat menentang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Lalu mereka pun membuat satu keputusan. Mereka bersepakat untuk menghadapi kafilah musyrikin tersebut. Hinggalah salah seorang daripada mereka memanah Amru bin Hadrami hingga meninggal. Seorang meninggal. Kemudian mereka menangkap Uthman bin Hakam, sementara Naufal dapat melarikan diri. Seluruh harta kafilah dan 2 orang tawanan mereka bawa semula ke Madinah. Ada kafilah yang mereka bunuh, ada kafilah mereka tawan, 2 orang mereka jadikan tawanan perang, dan mereka rampas barang dagangan yang kemudian mereka bawa balik semula ke Madinah. Sampai saja di Madinah, mereka letakkan hamba tawanan, kemudian barang-barang harta rampasan di Masjid Nabawi. Sampai saja di Masjid Nabawi, semua para sahabat ni suka, gembira. Sebab apa? Nak mempersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi terkejut. Nabi kata, kenapa 2 orang ini diikat? Nabi kenal mereka itu adalah orang-orang Mekah, orang-orang Mekah musyrikin. Nabi kenal. Nabi kata, kenapa mereka diikat? Dan ini harta apa pula? Dan Abdullah bin Jahsy bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami telah berjaya membunuh orang yang paling kuat menentang di Mekah, dakwah kamu ketika di Mekah, dan kami telah
dua orang ini adalah kami tawan sebagai tawanan perang, dan harta yang ada di sini adalah harta yang kami rampas. Rasulullah dengar saja perkara itu, merah pada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengetahui Rasulullah tengah marah ketika itu. Rasulullah tidak akan marah hanya berkaitan dengan perkara-perkara maksiat dan juga perkara-perkara yang menyalahi hukum hakam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan marah pada perkara-perkara yang tidak menempati syariat sahaja. Kemudian bila muka Nabi marah, para sahabat semua tahu yang Rasulullah tengah marah ketika itu. Dan apabila Rasulullah marah, itu bermakna Allah juga marah. Rasulullah kata kepada Abdullah bin Jahsy bersama dengan rombongannya, aku tidak suruh kamu buat perkara ini. Yang aku suruh adalah intip sahaja, ambil maklumat sahaja. Sekarang aku tak nak ambil tahu semua perkara ini, terpulang kepada kamu, kamu yang uruskan. Para sahabat bila dengar Rasulullah kata macam tu, bumi Madinah menjadi sempit, menjadi gelap, dan para sahabat yang melakukan perkara itu menjadi tak tentu arah, macam nak kiamat jadinya. Sebab apa? Sebab Nabi tak pedulikan. Bila Nabi marah, itu membuktikan Allah pun marah. Kalau Nabi suka, bermakna itu adalah perkara yang menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Quraisy bagi tahu ni Muhammad apa ni? Turun ayat Al-Quran yang bermaksud mereka bertanya, ayat surah Al-Baqarah ayat 217, mereka bertanya kepada kamu tentang bulan haram, tentang berperang dalamnya. Allah bagi tahu, orang-orang Quraisy tanya kepada kamu Muhammad, ni kenapa ni berperang dalam bulan haram? Kami sebelum Islam pun tidak berperang dalam bulan haram. Ini kamu sudah Islam bersama orang Islam berperang dalam bulan haram. Berperang dalamnya adalah besar dosanya. Allah kata, ya, berperang dalam bulan haram dosa hukumnya adalah berdosa. Allah Subhanahu wa taala tidak memihak kepada kesalahan. Kalau dosa memang berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Quraisy bertanya perkara ini, katakanlah kepada mereka, berperang dalam bulan haram memanglah dosa besar. Tetapi apa yang kamu buat wahai orang-orang Quraisy, iaitu menghalangi orang-orang daripada jalan Allah, melawan agama Islam, menghalangi daripada usaha mendatangi Masjidil Haram, mengusir orang-orang yang berada di Mekah, dan lebih besar lagi dosanya. Katakanlah kepada mereka Muhammad, sesungguhnya berperang dalam bulan haram itu memang dosa besar. Tapi bagi tahu kepada mereka Muhammad, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti mengusir orang Islam, menentang dakwah Islam, menghapuskan ajaran Islam, itu jauh lebih besar dosa yang mereka lakukan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pembersihan kepada para sahabat. Para sahabat ketika itu tahu Rasulullah marah, mereka pun bertaubat, lalu turun ayat ini yang membersihkan nama mereka, dan Rasulullah berjumpa pada sahabat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keampunan. Barulah menjadi terang dan luas bumi Mekah di hati para sahabat yang melakukan pembunuhan dan juga merampas harta rampasan dan juga orang-orang tawanan perang tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini adalah harta rampasan Islam yang pertama, dan ini adalah tawanan Islam yang pertama, dan orang yang mati itu adalah
orang yang mati dalam peperangan Islam yang pertama, dan Abdullah bin Jashi merupakan panglima tentera Islam yang pertama. Barulah para sahabat ceria dan gembira setelah mendapat keampunan, pembersihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Sekadar itu dulu, insya-Allah kita dah selesai tentang perbahasan mengenai Sariyah yang telah dihantar oleh Rasulullah, dan juga ada perang-perang kecil yang kita kenal. Secara amnya perang-perang dalam Islam ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab. Itu adalah perang-perang yang masyhur dalam Islam. Dan ketahuilah di dalam sebelum perang tersebut ada perang-perang kecil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar. Antaranya adalah saya katakan tadi Saiful Bahar, Rabi', Al-Qarrar, Ghazwatul Abwa dan Wuddan, Ghazwatul Buwat, Ghazwatul Safawan dan Sariyah Nakhlah. Sariyah Nakhlah yang terakhir tadi. Dan kita sedang hampir menghampiri peperangan Badar. Peperangan Badar. Sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan tengok pada pertemuan seterusnya berkaitan dengan perang Badar. Itulah tadi perbahasan antara perang-perang kecil yang telah penduduk Madinah, kerajaan Madinah hadapi seawal tahun pertama hijrah lagi. Di tiap-tiap bulan itu Rasulullah menghadapi perang-perangan, ataupun Rasulullah menghantar pasukan-pasukan pengintip, kerana Quraisy begitu beria-ria untuk memadamkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.